Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelas kita pada kali ini ialah pelajaran munakahat darjah khas. Pelajaran yang keempat, tajuk talaq siri yang pertama. Pengertian talaq. Talaq pada bahasa bermaksud meleraikan ikatan perkahwinan. Sementara pada istilah ialah meleraikan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talaq atau seumpamanya. Meleraikan ikatan pernikahan umpama meleraikan ikatan tali kasut. Dua tali kasut yang asalnya tidak bercantum kemudian dicantumkan dan diikat, dan kemungkinan ada masanya ia boleh dibuka dan dileraikan. Kita lihat pula hukum talak. Ada 5 hukum talak. Yang pertama ialah hukumnya haram. Haram seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang sedang dalam keadaan haid, nifas atau baru disetubuhi walaupun dalam keadaan bersih kerana boleh memanjangkan waktu iddah. Contohnya ialah apabila seorang suami melakukan atau menceraikan isterinya sedang dalam keadaan dia baru disetubuhi, mungkin isterinya akan mengandung dan bila mengandung menyebabkan waktu iddahnya panjang sehingga dia selesai melahirkan anak. Tetapi sekiranya suami menjatuhkan juga talak kepada isteri dalam 3 keadaan ini, iaitu haid, nifas dan baru disetubuhi, talaknya tetap jatuh tetapi hukumnya haram. Hukum talak yang kedua ialah makruh. Talak makruh ialah apabila dilakukan tanpa ada sebab yang mendesak. Suami saja-saja menceraikan isterinya tanpa ada sebarang sebab. Dan hukum talak yang ketiga ialah wajib. Wajib seorang suami mentalakkan isterinya apabila berlaku ilak. Maksud ilak ialah suami bersumpah tidak mahu mensetubuhi isterinya selama 4 bulan atau lebih. Mengapa dia jadi talak ini menjadi wajib? Kerana daripada suami membiarkan isterinya tersiksa, lebih baik ataupun diwajibkan, lebih baik dia ceraikan isterinya dan isteri boleh meneruskan kehidupannya yang baru. Dan juga wajib suami mentalakkan isterinya apabila diputuskan oleh hakim, mereka tidak lagi boleh hidup bersama sebagai suami isteri. Hukum talak yang keempat pula ialah sunat. Sunat seorang suami mentalakkan isterinya apabila isteri melampau batas hukum agama. Maksud melampau batas hukum agama ialah apabila isteri tidak mahu solat walaupun telah diberi nasihat oleh suami berulang-ulang kali. Meninggalkan kewajipan-kewajipan agama yang lain seperti berpuasa dan sebagainya. Yang kedua, sunat juga suami mentalakkan isteri yang tidak amanah terhadap dirinya seperti melakukan perbuatan sumbang. Dan juga sunat suami mentalakkan isteri apabila dia terlalu membenci isterinya. Dan hukum talak yang terakhir ialah harus. Harus seorang suami mentalakkan isterinya apabila suami isteri sudah tidak sehaluan lagi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia paling benci, iaitu talak. Sebagaimana yang kita maklum, biasanya apabila satu-satu talak itu akan dilafazkan oleh seorang suami, biasanya berlakulah sesuatu perkara rentetan daripada perkara-perkara yang negatif dalam sebuah keluarga, seperti berlaku pergaduhan antara suami isteri ataupun mereka menghadapi satu masalah yang sudah tidak dapat dielakkan
maka akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melakukan talak ataupun bercerai. Namun, sebelum ataupun apabila perceraian hendak berlaku, ada beberapa adab yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah mesti mematuhi hukum syarak. Contohnya ialah jangan sampai melakukan talak yang haram dan elakkan melakukan talak yang makruh yang tak dibenarkan oleh Allah SWT. Dan yang kedua ialah mematuhi undang-undang perceraian dalam sesebuah negara. Dalam negara kita Malaysia, undang-undang perceraian bergantung kepada sesebuah negeri. Kalau kita berada dalam negeri Johor, ada undang-undang perceraian dalam negeri Johor, dan begitu juga negeri-negeri yang lain lagi. Jadi, undang-undang perceraian dalam negara hendaklah dipatuhi. Seterusnya ialah suami isteri mesti menghormati hak masing-masing. Contohnya, menghormati hak masing-masing ialah mereka saling mendengar pandangan ataupun permasalahan antara satu sama lain, beri peluang masing-masing untuk menyatakan sesuatu yang mungkin boleh lagi menyelamatkan rumah tangga mereka. Bersopan pada kata-kata dan tingkah laku, jangan terlalu mengikut emosi, dengan bersuara dengan nada marah atau sebagainya, dan juga mengekalkan hubungan silaturahim antara kedua keluarga, terutama antara anak-anak dan ibu bapa masing-masing. Seterusnya kita lihat apakah hikmah Allah mengharuskan talak dalam sesebuah rumah tangga. Yang pertama ialah bagi menjamin keselamatan, hak dan kehormatan diri serta keluarga. Yang kedua, menghentikan gejala buruk yang mudarat terhadap diri dan juga keluarga. Apabila dalam sesebuah keluarga berlaku masalah pergaduhan yang besar dan sekiranya mereka tidak dijauhkan ataupun tidak dipisahkan, dikhawatiri boleh mendatangkan lebih kemudaratan pada diri dan keluarga. Yang ketiga ialah mengelakkan perbalahan menjadi semakin besar. Yang keempat, memberi pengajaran kepada mana-mana pihak yang menjadi punca perbalahan, memberikan kesedaran pada mereka bahawa dengan perbuatan mereka telah mengakibatkan runtuhnya sebuah rumah tangga, membolehkan suami isteri memulakan hidup yang baru dan membolehkan mereka bermuhasabah diri, berusaha berazam untuk tidak mengulangi semula kesalahan dalam rumah tangga mereka sebelum ini. Rukun talak ada 5. Yang pertama, suami. Yang kedua, isteri. Yang ketiga, qasad, yakni niat. Yang keempat, walayah, yakni dalam kekuasaan suami. Dan yang kelima ialah sirah, yakni lafaz. Bagi sesebuah talak yang dilafazkan, mestilah mencakupi ataupun mempunyai kelima-lima rukun ini. Kita huraikan satu persatu rukun talak. Yang pertama, kita lihat dulu syarat suami. Apakah atau siapakah suami yang berhak mentalakkan isterinya? Yang pertama ialah suami itu mesti berakal, tidak gila dan bukan kanak-kanak. Kenapa mereka tidak boleh mentalakkan isteri? Kenapa orang yang gila dan bukan kanak-kanak ini tidak boleh mentalakkan isteri? Kalau mereka mentalakkan isteri, talaknya tidak jatuh kerana mereka ini lemah dan mudah kalah dengan emosi. Yang kedua, syarat suami mesti baligh, cukup umur dan sudah menerima taklif. Maksud baligh ialah suami sudah mukallaf ataupun sudah menerima taklif. Yang ketiga, suami mestilah mentalakkan isterinya dengan kemahuan sendiri,
tidak dipaksa dan tidak ada sesiapa yang memaksa. Seterusnya kita lihat syarat bagi isteri ataupun mahal talak. Syarat isteri yang hendak diceraikan atau yang hendak ditalakkan mestilah isteri yang sah, termasuk yang sedang dalam edah rej'i, termasuk isteri yang telah ditalakkan tetapi masih dalam edah rej'i yang masih boleh dirujuk. Kerana isteri yang dalam edah rej'i masih berada dalam kekuasaan suami, supaya mereka diberi peluang untuk berfikir dan mungkin mereka dapat menyambung kehidupan mereka semula sebagai pasangan suami isteri. Tidak sah talakan isteri yang telah ditalakkan dengan talak bain. Yang terkandung dalam talak bain ialah isteri yang ditalakkan dengan talak 3, isteri yang tertalak dengan sebab fasah, isteri yang tertalak dengan sebab tebus talak atau juga dengan akad nikah yang rosak. Juga tidak sah mentalakkan isteri yang telah ditalakkan sebelum disetubuhi, kerana isteri yang ditalakkan sebelum disetubuhi tiada edah. Mereka tidak ada perlu menunggu masa membersihkan rahim mereka, kerana rahim mereka, suami tidak pernah ada dalam benih isteri yang belum disetubuhi, dan isteri yang telah habis edah. Perempuan dan seterusnya ialah perempuan yang bukan isteri, yang belum jadi isteri dia. Tidak sah talakkan perempuan yang belum jadi isteri dia, walaupun dengan menggunakan lafaz ta'liq. Seperti dia berkata, engkau aku talakkan jika aku berkahwin denganmu. Masa tu dia belum berkahwin. Bila dia melafazkan ta'liq ni, ta'liq ini tidak boleh digunakan, kerana lafaz ta'liq hanyalah pada isteri yang telah dinikahi. Seterusnya kita lihat syarat bagi qasad, yakni niat. Niat talak ialah apabila suami melafazkan talak dengan niat talak. Dia melafazkan talak dengan niat dalam hati memang hendak menjatuhkan talak. Yang kedua, tidak jatuh talak jika tanpa tujuan, seperti mengigau semasa dia tidur. Seterusnya kita lihat syarat bagi walayah. Yang pertama ialah isteri masih dalam kekuasaan suami. Isteri itu masih lagi isteri kepada suami tersebut. Dan seterusnya tidak boleh mentalakkan isteri yang belum dinikahi. Belum lagi menjadi isteri dia, dia dah talakkan sekalipun dengan lafaz ta'liq. Dalam slide kita sebelum ni ada contoh lafaz ta'liq yang berkenaan dengan ni. Yang kedua, tidak juga boleh talakkan bekas isteri yang ditalakkan sebelum disetubuhi. Seterusnya, isteri yang sudah habis tempoh edah dan melepasi tempoh edah tidak lagi dikira sebagai walayah. Dan isteri yang ditalakkan dengan talak bain, contohnya ialah isteri yang ditalakkan dengan talak 3 atau ditalakkan dengan sebab fasah ataupun dengan tebus talak. Syarat bagi sirah pula iaitu lafaz. Lafaz yang digunakan untuk talak mestilah yang menunjukkan talak, yang membawa maksud talak. Lafaz talak ada dua jenis. Yang pertama ialah lafaz sarih, iaitu lafaz yang nyata, jelas menunjukkan cerai, yang tidak memerlukan niat. Contohnya apabila suami berkata kepada isterinya, engkau aku talakkan dengan talak 1. Jelas yang menunjukkan itu adalah lafaz talak dan jatuh talaknya
Lafaz yang kedua ialah jenis lafaz yang kedua ialah lafaz kinayah, yakni sindiran yang memerlukan niat. Contohnya seperti suami berkata, baliklah ke rumah orang tuamu. Perkataan balik ini boleh membawa maksud talak dan boleh tidak membawa maksud talak. Mempunyai dua makna yang memerlukan niat. Seterusnya kita lihat niat talak. Lafaz soreh, lafaz yang jelas, lafaz yang nyata tidak memerlukan niat. Contohnya apabila seorang suami berkata kepada isterinya, aku talakkan engkau dengan talak satu. Lafaz itu adalah lafaz yang soreh, lafaz yang nyata. Walaupun tidak ada niat, talaknya jatuh. Talak yang memerlukan niat ada dua jenis. Yang pertama ialah yang dilakukan dengan lafaz kinayah, yakni sindiran atau kias. Contohnya seperti tadi, baliklah kamu ke rumah orang tuamu. Perkataan balik tu mempunyai dua makna, sama ada cerai ataupun memang dia saja suruh isteri dia balik melihat orang tua dia. Dan juga yang dilakukan melalui surat ataupun tulisan seperti SMS, kalau sekarang orang guna WhatsApp atau sebagainya, adalah tergolong dalam talak yang memerlukan niat. Kerana mungkin SMS atau mesej itu, WhatsApp itu bukan ditulis oleh suaminya. Mungkin ada orang lain yang menulisnya atau surat tersebut ditulis oleh orang lain tetapi menggunakan nama suaminya. Dikuatiri ada penipuan ataupun sesuatu kekeliruan dekat situ. Jadi dia memerlukan niat. Alhamdulillah, sampai di sini saja kelas kita untuk kali ini dan kita akan sambung lagi kelas kita untuk pelajaran yang keempat ni, tajuk talak ni, pada siri yang seterusnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.